proses pemvaksinan. Tetapi di database sukarelawan yang kami ada, kami mendaftar sukarelawan sama ada medical volunteers ataupun sukarelawan perubatan ataupun non-medical volunteers, sukarelawan yang bukan perubatan. Jadi sukarelawan perubatan ini akan membantu kerajaan dalam proses pemvaksinan di pusat pengedaran vaksin nanti, ataupun pusat pemberian vaksin nanti ada dua bahagianlah secara amnya. Separuhnya daripada pusat ni adalah kawasan di mana apabila rakyat ataupun orang datang ke pusat tersebut, mereka akan datang dan mendaftar. Mungkin dia akan cek suhu badan, cek tekanan darah dan sebagainya. Mereka perlu mengisi borang untuk menyatakan yang mereka sedia untuk divaksin. Jadi langkah-langkah kawalan atau penerangan ini adalah kawasan bukan tenaga perubatan. Kemudian apabila mereka beralih ke separuh lagi tu, kawasan ini akan dikendalikan oleh tenaga perubatan atau doktor-doktor ataupun mereka yang terlibat dengan aktiviti pemvaksinan. Inilah kawasan yang vaksin ini akan diberikan kepada pengunjung pusat vaksin. Maknanya Persatuan Bola Sabit Merah Malaysia ni tidak terlibat secara langsung untuk mengagihkan vaksin, ya? Tidak. Ada kerja-kerja lain. Okey, baik. Dan satu perkara lagi. Mungkin saya tambah sikit lagi. Tuan. Kerajaan telah mengenal pasti tempat-tempat pusat vaksin untuk memberi vaksin kepada rakyat atau penduduk Malaysia. Tetapi kita sedia maklum, negara kita ni sebuah negara yang luas, ada kawasan-kawasan pedalaman yang mungkin jauh dari pusat-pusat vaksin ini. Jadi mungkin bagi kawasan-kawasan pedalaman, mungkin kawasan-kawasan kampung, kawasan penempatan orang asli, penempatan pendatang-pendatang asing yang mungkin di kawasan-kawasan yang jauh daripada pusat vaksin, mungkin mereka ini perlu sama ada kita gerakkan suatu pusat vaksin yang bergerak ataupun kita perlu berusaha mengeluarkan mereka daripada kawasan-kawasan yang jauh ke dalam ni. Kerana kita sedia maklum, terutamanya apabila kita terlibat dengan pendatang asing atau pendatang asing tanpa izin khasnya, mereka ini mungkin sedikit gusar ataupun risau apabila jika mereka dikunjungi oleh pihak-pihak berkuasa seperti polis, rela dan sebagainya, pasukan beruniform. Kerana apabila jika anggota beruniform ni datang, mungkin mereka risau mereka ni akan diberkas ataupun ditangkap dan diletakkan di pusat-pusat tahanan. Jadi objektif utama kita dalam proses pemvaksinan ini ialah untuk memastikan 70 ke 80% penduduk di Malaysia ini divaksinkan. Jadi kita tidak boleh mengambil mudah ataupun mengambil risiko orang takut ataupun risau mereka ditangkap. Jadi kita perlu memberi keyakinan kepada mereka ini yang kita bertujuan untuk keluar untuk memberi vaksin supaya kita semua selamat daripada wabak COVID-19, dan kita mesti beri keyakinan kepada mereka yang kita tidak berhasrat untuk menangkap mereka. Kita cuma bertujuan untuk memvaksinkan semua penduduk Malaysia dan juga kita bertujuan untuk menyelamatkan semua orang, kerana kita perlu mencapai antara 70 ke 80% pemvaksinan untuk mencapai herd immunity. Ya, jadi adakah mereka yang terlibat secara langsung dalam Persatuan Bola Sabit Merah ini, kan bila mereka turut serta turun ke lapangan dan sebagainya, mereka diberi segala maklumat ataupun panduan untuk memberi pencerahan kepada golongan yang dinyatakan tadi ini, yang takut mereka ditangkap, takut untuk dibawa pulang ke negara asal dan sebagainya? Ya, sudah pastinya sukarelawan kami akan diberi maklumat yang secukupnya, pendedahan tentang apa orang kata frequently asked questions ataupun perkara-perkara yang selalu dipertanyakan tentang vaksin ni. Kerana ada yang tanya adakah untuk dapat vaksin ni perlu dibuat pembayaran, mungkinkah apabila diberi vaksin adakah kesan-kesan sampingan, ada banyak cerita-cerita yang berterbangan di dalam media sosial, dalam WhatsApp lah, di dalam Twitter dan sebagainya, cerita ada yang pingsan lah, ada yang sakit jantung dan sebagainya. Jadi kita perlu beri keyakinan bahawa vaksin-vaksin yang diterima pakai di negara ini telah diberi kelulusan oleh WHO ataupun Badan Organisasi Kesihatan Dunia, dan juga telah diberi kelulusan oleh pihak kuasa tempatan yang ianya selamat untuk diberikan kepada penduduk ataupun rakyat Malaysia.
Jadi mungkin ada kesan sampingan, mungkin kesan-kesan lenguh tangan dan sebagainya, ada yang mungkin demam. Itu adalah kesan biasa apabila seseorang tu divaksinkan. Kerana apabila kita masa kecil dulu mungkin ada yang pernah dicucuk BCG dan sebagainya di sekolah kan. Pastinya ada yang pernah pengalaman tangan lenguh dan sebagainya. Tapi mungkin kesan-kesan demam, kesakitan ni mungkin satu yang sementara saja. Bukan sesuatu yang berkekalan. Ianya akan adalah satu tanda-tanda yang vaksin tu sedang berfungsi dan sedang mengaktifkan kita punya sistem imunisasi dalam badan kita untuk melawan COVID-19. Jadi kita perlu memberi keyakinan bahawa vaksin yang diberikan ni adalah selamat dan ianya berkesan. Dan ada juga yang risau sama adanya yang halal atau tidak. Jadi kita perlu memberi keyakinan yang baru vaksin-vaksin yang telah diluluskan ini semuanya halal dan sesuai untuk diberikan kepada semua rakyat dan penduduk di negara kita. Setakat ini berapa ramai sukarelawan yang ada di bawah Bulan Sabit Merah Malaysia ni? Dalam proses pendaftaran sukarelawan ni, kami bekerjasama dengan Kementerian Belia dan Sukan. Mereka ada mendaftar sukarelawan-sukarelawan belia yang mungkin sudah mencapai sekitar 6 hingga 7 ribu sukarelawan. Begitu juga kami ada bekerjasama dengan Kementerian Pengajian Tinggi di mana mereka mendaftar sama ada murid-murid di pengajian tinggi ataupun mereka lepasan universiti sebagai sukarelawan. Jadi mereka pun sudah ada sekitar 2,000 sukarelawan. Dalam bulan Sabit sendiri kami ada sekitar 1,000 lebih sukarelawan, tapi bukan kami tertakluk kepada sukarelawan bulan Sabit saja. Kami juga bekerjasama dengan NGO-NGO lain yang banyak bekerjasama ataupun memberi bantuan di lapangan, terutamanya mereka yang berlapangan kepada kaum-kaum golongan orang asli, kaum asal, kepada golongan pendatang tanpa izin. Jadi dengan kerjasama yang diperolehi dari pelbagai NGO yang ada di luar sana, terutamanya mereka yang banyak sudah memberi bantuan ataupun terlibat dengan komuniti-komuniti di pedalaman seperti komuniti-komuniti orang asli, komuniti pendatang tanpa izin dan sebagainya. Diharapkan dengan kerjasama mereka ini, keyakinan dapat diterapkan di kalangan masyarakat pedalaman ini supaya mereka bersedia untuk divaksinkan. Semoga kita dapat segera mencapai 70 ke 80% penduduk Malaysia yang divaksinkan. Ya, kita nak capai imuniti kelompok tu sendiri ya. Dan program MyVac ni merupakan satu program imunisasi COVID-19 kebangsaan ataupun lebih dikenali sebagai PICK. Dan seperti dinyatakan tadi oleh Tuan sendiri kan, untuk mendaftar bagi sukarelawan menerusi Kementerian Pengajian Tinggi, KBS, dan juga ada kerjasama yang cukup rapat dengan MOSTI dan KKM sendiri. Perjelaskan perkara ni. Dari segi yang saya sebut tadi, kerjasama dengan Kementerian Belia dan Sukan dan Kementerian Pengajian Tinggi adalah dari segi mendapatkan sukarelawan yang hendak dimobilisasikan ke pusat-pusat pengurusan vaksin di seluruh negara. Kerjasama dengan KKM pula dari segi sukarelawan kesihatan, mana-mana doktor, jururawat ataupun pegawai kesihatan yang ingin mendaftar sebagai sukarelawan akan mendaftar di portal kami, dan kemudian keperluan mereka di pusat-pusat vaksin ni kita akan berhubung rapat dengan Kementerian Kesihatan dan juga MOSTI yang akan mengawal pusat-pusat vaksin ini dan memberi maklumat di mana sukarelawan sama ada sukarelawan perubatan ataupun sukarelawan bukan perubatan diperlukan di dalam bilangan-bilangan yang ditentukan. Jadi kita mungkin sedia maklum yang pusat-pusat vaksin ni akan diadakan di seluruh negara. Namun kita belum pasti lagi sama adakah semua pusat vaksin ni akan sibuk sepanjang masa. Kerana mungkin di kawasan-kawasan pedalaman di mana kepadatan penduduknya kurang, kehadiran orang untuk mendapatkan vaksin mungkin tidak sesibuk di pusat-pusat bandar, di tempat-tempat yang berpenduduk, kepadatan penduduknya tinggi. Dan juga ada juga faktor di mana mungkin ada juga di kawasan-kawasan yang orang yang belum ada keyakinan untuk mendapatkan vaksin ini. Jadi mungkin kekangan ini menyebabkan pusat-pusat ini tidak terlalu sibuk dan tidak memerlukan bilangan sukarelawan yang tinggi. Jadi kerjasama antara MOSTI, Kementerian Kesihatan, Kementerian Belia dan Sukan dan Kementerian Pengajian Tinggi ini amat penting
untuk memastikan maklumat tentang keperluan sukarelawan ini dapat disalurkan dalam waktu yang singkat supaya kita dapat memberikan bantuan tenaga kerja dalam masa yang paling singkat agar proses vaksinasi kebangsaan ini dapat dijalankan dengan sebaik mungkin, selancar mungkin supaya kita dapat segera memvaksinkan penduduk Malaysia. Ya, baik. Bagi anda baru saja bersama-sama kami, kita menerusi Gerak Komuniti. Dan Gerak Komuniti adalah program kerjasama bernama dengan Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia PBSMM, dan kita bersama-sama Tuan Haji Hakim Hamzah yang merupakan Setiausaha Agung Kehormat Kebangsaan PBSMM sekarang ini. Sekarang ini kita nak beralih pula dari segi job scope. Kita nak tahu apakah job scope yang dilakukan oleh sukarelawan ni dalam pemberian vaksin kepada masyarakat kelak. Seperti yang saya terangkan tadi, jika sukarelawan itu adalah sukarelawan perubatan, mereka akan membantu dalam proses-proses pemberian vaksin dari segi penyediaan, menenangkan keadaan penerima vaksin, memberi suntikan vaksin ke dalam badan penerima, dan juga ada waktu pemerhatian selepas vaksin diberikan untuk kita pastikan tiada kesan sampingan yang terlalu serius dialami oleh penerima vaksin. Jadi setelah waktu pemerhatian ini tamat, mereka boleh beredar dari pusat pemberian vaksin. Bagi sukarelawan bukan perubatan pula, seperti yang saya sebut tadi, mereka akan menerima pelawat-pelawat ataupun mereka orang yang berkunjung untuk dapatkan vaksin ini, selain daripada mengambil suhu, mengambil tekanan darah, bantu mengisi borang untuk untuk memberi kebenaran mereka divaksinkan. Mereka juga perlu diberi penerangan tentang apa yang akan diberikan kepada mereka jika ada kesan-kesan sampingan yang mungkin dihadapi, jika ada keraguan lagi. Mungkin ada yang datang tu mereka masih belum bersedia, mereka masih bertanya-tanya kan tentang kos yang terlibat, tentang keselamatan, tentang keberkesanan vaksin yang akan diberikan. Jadi keyakinan perlu diberikan kepada mereka ini yang vaksin yang akan diberikan ini adalah selamat, yang telah diberi kelulusan oleh WHO dan juga badan berkuasa di negara kita. Jadi kita perlu beri keyakinan yang mereka tidak perlu risau, dan kita bersama-sama di dalam usaha untuk memvaksinkan penduduk Malaysia agar kita semua terselamat daripada wabak COVID-19, dan juga kita akan seboleh-bolehnya kembali kepada norma yang sebelumnya supaya kita dapat hidup seperti biasa. Murid-murid dapat kembali ke sekolah, pekerja dapat kembali ke pejabat, perniagaan dapat kembali beroperasi, kerana dengan adanya wabak COVID-19 ini, hasil daripada Perintah Kawalan Pergerakan, banyak aktiviti ekonomi telah terjejas. Banyak yang telah hilang pekerjaan, banyak yang tidak dapat berniaga, ada yang terpaksa dipotong gaji. Jadi kesan ekonomi ini amat mendalam. Banyak keluarga yang terkesan, ada yang sampai tidak berupaya untuk menyediakan makanan untuk keluarga. Jadi di samping kita beri bantuan kepada mereka yang terkesan ini, kita kena beri keyakinan mereka yang dengan langkah kerajaan memvaksinkan rakyat Malaysia ini, semoga kita akan lebih berdaya tahan, dan kita akan lebih kuat dalam melawan COVID-19. Untuk menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK ni, adakah sukarelawan yang kita ada sekarang ni dah mencukupi ataupun ada sasaran yang telah pun ditetapkan supaya segala-galanya dapat dilakukan sebaik mungkin? Pada asalnya jumlah pusat pemberian vaksin ni ditetapkan sekitar 600 buah pusat pemberian vaksin. Tetapi sejak akhir-akhir ini bilangan pusat pemberian vaksin telah ditambahkan lagi. Jadi pada asalnya dengan 600 pusat pemberian vaksin yang disebut, kita telah menganggarkan mungkin pada puratanya satu pusat pemberian vaksin memerlukan sekitar 10 orang sukarelawan. Jadi mungkin setiap hari kita memerlukan 6,000 orang sukarelawan jika kita ada 600 pusat pemberian vaksin. Dengan bertambahnya pusat pemberian vaksin, kita masih tidak pasti, seperti yang saya sebut tadi,
mungkin ada tempat-tempat pusat vaksin yang cergas memberi vaksin kepada penerima vaksin kerana permintaannya tinggi, kepadatan penduduknya tinggi, ramai yang berkeyakinan tentang menerima vaksin ini. Tetapi bagi kawasan-kawasan yang kepadatan penduduknya rendah, keyakinan rakyat masih di tahap yang rendah. Jadi mungkin pusat-pusat ini tidak seaktif di tempat-tempat yang lain. Mungkin mereka hanya dibuka pada hujung minggu. Mungkin juga mereka dibuka selepas waktu bekerja kerana kita sedia maklum ramai yang bekerja apabila keadaan ekonomi semakin dibuka, apabila keadaan PKP dilonggarkan kepada PKPP dan PKPB. Jadi ada pelbagai permutasi yang kita akan hadapi, yang kita belum ada kepastian. Kerana inilah kali pertamanya kita melakukan satu aktiviti vaksinasi secara besar-besaran. Seluruh rakyat Malaysia kita nak vaksinkan secara hampir serentak dalam waktu yang singkat, dalam waktu setahun 2 tahun ni. Jadi ini adalah satu yang sangat baru untuk kita. Mungkin kita boleh lihat contoh-contoh di negara-negara jiran ataupun negara-negara yang sudah aktif memberikan vaksin. Tetapi kita masih ada hal-hal ataupun situasi-situasi tempatan yang mungkin berlainan dengan keadaan negara lain. Jadi kita tidak dapat menganggarkan secara tepat sangat lagi tentang bilangan sukarelawan yang diperlukan. Kerana mungkin mereka yang daftar ni pun ada yang boleh bertugas seminggu, sepanjang hari, 7 hari seminggu terus. Ada juga yang mungkin hanya selepas waktu bekerja. Ada yang mungkin hanya boleh jadi sukarelawan di hujung minggu. Jadi semuanya tertakluk kepada bagaimana lancarnya program vaksinasi kita berjalan, bagaimana yakinnya orang di negara kita ini tentang keselamatan ataupun keberkesanan vaksin ini diberikan kepada mereka, dan juga tentang permintaan, bagaimana adakah kepadatan penduduk di kawasan setempat itu padat ataupun tidak. Ini akan sedikit sebanyak memberi impak tentang betapa perlunya kita dalam bilangan sukarelawan di pusat-pusat vaksin di seluruh negara. Saya rasa ramai yang berminat untuk menjadi sukarelawan, khususnya untuk membantu program imunisasi ini sendiri digerakkan sebaik mungkin. Tapi dalam masa sama, mereka mungkin memikirkan nak jadi sukarelawan boleh, tapi perlu diberikan vaksin awal, kena suntik awal. Ibaratnya ialah frontliners. Sekarang ni macam mana? Adakah mereka yang berdaftar untuk sukarelawan ni sememangnya akan diberikan vaksin? Pihak CITF sedang berusaha untuk memberi keutamaan kepada sukarelawan-sukarelawan kita. Tapi kita perlu juga pastikan yang mereka ni menjadi sukarelawan pada jangka masa ada jangka masa minimalnya lah juga. Janganlah mereka datang jadi sukarelawan 1 hari dah nak dapat vaksin kan. Esok dah datang dah. Jadi ini pun tak boleh juga kan. Jadi mungkin kita beri keutamaan kepada mereka yang menjadi sukarelawan pada jangka masa yang lebih panjang. Tetapi hal ini masih di dalam tahap perbincangan. Kita belum dapat apa-apa kepastian lagi. Jadi kita tidak berani menjanjikan apa-apalah kepada mereka yang menjadi sukarelawan. Cuma kita sangat-sangat menggalakkan rakyat Malaysia yang mana berkelapangan, yang mana mungkin ada berkemahiran, dapat tampil untuk menjadi sukarelawan dan membantu kita menjayakan program pemvaksinan kebangsaan ini, supaya kita dapat sama-sama mempercepatkan proses pemvaksinan penduduk Malaysia agar kita sama-sama dapat segera mencapai imunisasi berkelompok. Saya suka untuk memetik apa yang dinyatakan oleh Tuan pada awal tadi berkaitan dengan mereka yang mungkin ragu-ragu, rasa tak berapa yakin dengan vaksin yang kita ada dan sebagainya. Pada pendapat Tuan, adakah masyarakat di Malaysia ni telah bersedia untuk menerima vaksin? Sebab kita tahu masih ada golongan yang berada, kita ibaratkan macam, bukan yang anti-vaksin. Anti-vaksin itu satu perkara lah kan, yang berada atas pagar ni. Dan mereka inilah yang sangat penting untuk kita berikan pencerahan dan juga pemahaman sebaik mungkin untuk mereka menerima suntikan vaksin COVID-19. Kami Bulan Sabit Merah dengan kerjasama WHO ada menjalankan banci ataupun soal selidik di seluruh negara tentang COVID-19 dan juga tentang proses pemvaksinan. So pada soal selidik yang pertama pada pertengahan tahun lepas,
pada waktu itu 90% daripada responden berpendapat yang 78% berpendapat yang COVID-19 ni tidak berbahaya pada waktu itu. Kerana mungkin pada waktu itu kita lihat bilangan mereka yang kena COVID-19 ni sudah mungkin semakin menurun pada pertengahan tahun lepas. Apabila kita berjaya mengawal pergerakan dan berjaya banyak memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini pada waktu itu. Jadi apabila kami menjalankan sekali lagi kaji selidik pada penghujung tahun lepas, semakin ramai berpendapat yang vaksin ini yang COVID-19 ini berbahaya. Iaitu 94% berpendapat yang COVID-19 ini sangat berbahaya. Kerana kita sudah maklum juga pada hujung tahun lepas, selepas pilihan raya di Sabah, selepas orang mula bergerak ke sana kemari, bilangan mereka yang dijangkiti meningkat kembali. Kita pun mendapati mereka yang menemui ajal juga bilangannya meningkat. Jadi ini telah ini bertepatan dengan hasil kajian yang kami adakan. 94% mendapati ianya sangat berbahaya dan 82% daripada responden bersedia untuk mematuhi SOP yang ditetapkan baik oleh WHO dan juga oleh kerajaan kita. Dan daripada bilangan ini kita dapati 56% daripada responden amat positif dan bersedia untuk divaksinkan. Ini adalah satu perkembangan yang bagus kerana bilangan ini semakin lama semakin meningkat. Apabila kesedaran yang diterapkan melalui media-media massa sampai kepada rakyat, makin ramai bersedia untuk tampil ke hadapan, makin ramai bersedia untuk mendaftarkan diri mereka, sama ada di dalam MySejahtera, di dalam laman-laman web, melalui hotline yang disediakan. Mungkin juga pada awalnya cara mendaftar ni hanya melalui MySejahtera. Jadi mungkin ramai di kalangan mereka di luar sana tidak ada aplikasi MySejahtera di telefon mereka. Mungkin juga ramai yang tiada telefon pintar. Mungkin juga di kalangan golongan warga emas tidak begitu mahir dengan telefon pintar ataupun mendaftarkan diri mereka dalam MySejahtera. Jadi apabila lebih banyak penerangan telah diberikan, mungkin dengan kerjasama ahli keluarga mereka, kawan-kawan ataupun anak-anak mereka sendiri, makin ramai telah mendaftarkan diri mereka, dengan juga banyak media tambahan diberikan seperti laman web, telefon hotline dan sebagainya. Makin ramai sudah berdaftar sebagai yang sedia untuk divaksinkan. Namun di kalangan ini masih ada sekitar 44% di kalangan mereka yang masih belum pasti sama ada mereka patut divaksinkan ataupun tidak. Ini ragu-ragu dan 6% pula ragu-ragu. 6% pula memang tidak mahu divaksinkan sama sekali. Ini golongan yang memang mungkin anti-vaksin lah kot, saya pun tak pastilah. Tapi yang golongan yang ragu-ragu ini, di kalangan mereka ni pula 16% dari mereka risau tentang kos yang terlibat dengan program vaksin ni. Mereka mungkin tak tahu yang kerajaan Malaysia telah menjanjikan vaksin yang percuma untuk semua orang. Tidak kira sama ada warga Malaysia ataupun bukan, semua akan diberikan vaksin secara percuma. 3% di kalangan mereka risau tentang kesan sampingan yang mungkin dihadapi akibat diberi vaksin, kerana banyak juga berita-berita yang berterbangan di dalam media sosial dan sebagainya tentang ada yang mungkin yang matilah, ada yang ada menerima alahan dan sebagainya. Jadi kita perlu beri keyakinan kepada mereka ni. Ada juga yang risau tentang yang sama ada vaksin selamat atau tidak. 14% yang risau tentang keselamatan vaksin. Manakala 8% pula risau tentang keberkesanan vaksin ini kepada mereka. Kerana mereka kata mungkin tak sesuai dengan diri mereka dan sebagainya, mungkin ada yang ada alahan-alahan dan sebagainya. Dan juga ada juga sebahagian kecil 3% yang risau sama ada vaksin ni halal ataupun tidak. Jadi kita perlu meneruskan program-program penerangan, mengadakan lebih banyak sesi-sesi perjumpaan dengan kumpulan-kumpulan agama, ketua-ketua agama, supaya mereka dapat memberi hebahan yang tepat kepada rakyat di luar sana bahawa vaksin ini selamat dan vaksin ini sesuai untuk diberikan kepada semua. Tiada isu-isu keraguan tentang status halal dan sebagainya.
Ini semua telah dikaji oleh pihak berkuasa tempatan tentang kesesuaian. Jadi kita pun pastinya akan memilih vaksin yang paling selamat kerana kita mahu rakyat kita selamat. Ya, jangan risau, jangan ragu-ragu. Pesanan untuk orang ramai berkenaan COVID-19 tentang vaksin dan bagi mereka yang berminat untuk menyertai program sukarelawan MyVac ini. Secara ringkas, Tuan. Ya, bagi mereka yang berminat untuk jadi sukarelawan MyVac ni, bolehlah mendaftar diri anda di www.myvac.com.my www.myvac.com.my dan di sini anda boleh mengisi maklumat masing-masing tentang kemahiran yang mungkin yang anda ada, sama ada anda seorang sukarelawan perubatan ataupun sebaliknya. Dan juga di samping itu, jangan lupa mendaftar diri anda sebagai orang yang sedia untuk diberi vaksin. Di samping mendaftar diri anda, yakinkan rakan-rakan anda, rakan-rakan sekerja, rakan-rakan taulan, saudara mara, ahli keluarga dan sebagainya, mereka yang layak untuk diberi vaksin, mereka yang berumur 18 tahun ke atas, pastikan mereka semua berdaftar dan mereka semua bersedia untuk diberi vaksin supaya kita boleh sama-sama kita jaga kita dan kita jaga semua. Itu dia hashtag lindung diri, lindung semua. Terima kasih, Tuan. Assalamualaikum. Terima kasih. Kita baru saja bersama-sama Tuan Haji Hakim Hamzah yang merupakan Setiausaha Agung Kehormat Kebangsaan Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia PBSMM, dan program Gerak Komuniti adalah program kerjasama bernama dengan Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia. Terus dengar bernama radio stesen berita bisnes anda.